Kita mohon dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan niat yang ikhlas. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang banyak. Allah Subhanahu wa taala matikan kita dengan mati yang husnul khatimah, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala redha akan diri kita. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur kita satu taman daripada taman syurganya. Kita mohon Allah tidak jadikan kubur kita satu lubang daripada lubang neraka. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita di sini di dalam syurganya yang firdaus. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ingatkan untuk niat i'tikaf di dalam masjid yang mulia dan lillahi ta'ala. Baik. Kita pada pagi yang mulia ini nak menyambung perbahasan kita daripada sebuah karya kitab yang dikarang oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Kitab ini yang dikarang oleh beliau ini dalam bidang teologi, dalam akidah, dan ketika ini dia menyebut ilmu yang dia bahas ialah tentang ilmu kalam. Dan ilmu kalam ini yang dimaksudkan di sini ialah ilmu kalam yang maknanya tauhid, yang ia berteraskan dalil Quran, hadis, dan juga tidak menolak dalil akal, kerana akal itu sebagai satu medium. Akal itu dikira sebagai syahid li syara', dikira sebagai saksi bukti kebenaran syarak. Akal memperakui bahawa syarak ni datang berselari dengan akal, bukan bercanggah dan bertentangan dengan akal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah karya yang dikarang oleh imam besar Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Kitab yang sangat lama umur kitab ini, dikarang sejak kurun salaf lagi sehingga ke hari ini. Baik. Hujahnya di awal kitab yang kalau kita sebut sebelum ini, Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari telah mendatangkan syubhah. Syubhah ni apa dia? Maknanya hujah lawan lah. Dia mendatangkan golongan yang menolak ilmu tauhid. Dengan bahasa mudah kita dalam zaman ini, orang yang menolak sifat 20 lah kalau nak bagi senang perbahasan kita ni. Tetapi Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dia tak sebut dengan 20. 20 tu datang setelah itu. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari sebut 13. Tetapi sebenarnya merangkumi 20 sifat. Sebenarnya merangkumi 20 sifat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati, yang tu ada perbahasan khas tentangnya. Cuma yang saya nak sebut di sini, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dia seorang yang tekun dan dia seorang yang detail. Dan dia datangkan hujah pihak lawan dia dengan detail. Dan dia kata di sini, orang musyabbihah yang menolak ilmu ahli sunnah wal jamaah, mereka beralasan bahawa ilmu yang kamu cakap ini, ia tidak dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tak jumpa Nabi cakap tentang ilmu ini. Mereka hujah mereka begitulah. Dan kami juga tidak dapati bahawa para sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dia bercakap tentangnya. Maka mereka kata juga, oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal dunia, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan semua perkara yang diperlukan daripada ilmu agama. Dia kata ini sudah tentu. Nabi dah sampaikan semua benda dah. Takkan ada tertinggal lagi dah. Semua benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sampaikan. Dan tidak ada satu pun yang tertinggal dah. Hingga tak memerlukan seseorang setelah itu bercakap dengan sesuatu yang menjadi keperluan ianya daripada ilmu agama. Maka tambahan daripada itu, apa yang dibicarakan dalam ilmu ini
mereka kata, kami dapati bahawa ianya tidak pernah disebut oleh mana-mana ulama salafus salih. Ini mereka kata. Maka keputusannya, apa keputusan mereka cakap? Mereka kata kalau begitu berbicara tentang ilmu ini, mengajar tentang ilmu ini, bid'atun adalah sesuatu inovasi yang buruk. Maknanya bid'ah yang sesat. Wal bahsa anhu dalalah, dan mempelajari ilmu ini dikira sesat. Macam hari inilah sebahagian orang dia angkat status, dia buat video, dia buat TikTok, and then dia sebarkan. Ini ulama-ulama dulu sama ada di Nusantara, di mana-mana negara yang mengajar sifat 20 ini, maka mereka ini sesat dan syirik. Nah, ini yang disebut. Kalau kita tengok dalam YouTube penuh ini. Maka mereka kata lagi, kalau sekiranya ilmu ini baik, nescaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada sahabat-sahabatnya, dan nescaya mereka pun akan bercakap tentang ilmu ini. Maka oleh kerana tidak kita dapati ilmu ini ada pada mereka, kita tak jumpa ilmu ini ada pada mereka, sama ada mereka bagi dua kemungkinan lah. Kalau benda ni kita tak jumpa daripada mana-mana kata-kata Rasulullah, para sahabat Rasulullah, nanti dia akan balas sebenarnya ada, cuma kau je yang tak tahu. Cuma dia kata di sini, kita sambung lagi dia punya hujah yang dipegang oleh pihak lawan. Kalau sekiranya perkara ini kita tidak dapati pada kalam para anbiya, para nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka ada dua kemungkinan je. Sama ada mereka memang tahu dan mereka pilih jalan untuk diamkan diri. That's why kita tak tahu tentang ini. Pandai dia andaikan sesuatu ni. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dia faham apa yang mereka cuba nak sampaikan. Maknanya dia kata hujah mereka, kalau macam tu maknanya mereka tahu tentang sifat 20 katakan, tahu tentang ilmu kalam ini, tapi mereka cuba nak menyembunyikannya, berdiam diri daripadanya. Ataupun dia kata mereka memang tak tahu, jahil tentang sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsi. Mereka jahil tentangnya, langsung mereka tak tahu. That's why mereka tak bercakap tentangnya. Maka dia pun jawab atas keberangkalian yang mereka reka ni, mereka pun jawab, kalau sekiranya mereka tahu dan mereka tak menyampaikan kepada kita sehingga sampai kepada kita, maka kita pun patut diam juga, tak payah bercakap. Sebab mereka pilih tak bercakap, tahu tapi tak bercakap. Maka cukup je kita tahu dan kita tak payah mengajar tajuk ni. Mereka kata macam itu. Kan penting kita ikut mereka. Dan kalau sekiranya betul-betul ilmu ini daripada agama, dan kalau sekiranya mereka tidak tahu, maka tidak tahu, yakni tidak mengetahui tentangnya, kita juga patut tidak mengetahui tentangnya dan tak payah bercakap tentangnya. So ini mereka kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dia jawab dengan 3 jawapan. Dia boleh jawab lebih daripada 3 jawapan, tapi setiap jawapan dia mematahkan. 3 jawapan ini dia pandang bahawa sudah cukup untuk patahkan mereka. Maka qala asy-Syaikh Abul Hasan radhiyallahu an, maka berkata Imam Abul Hasan radhiyallahu anhu, al-jawabu anhu, maka jawapan kepada hujah pihak lawan ini, ataupun kekeliruan mereka ini, maka kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, al-jawabu anhu min 3 awjuh, dengan 3 poin. Dan dia pilih 3 poin ini. Kalau tidak, dia boleh jawab lebih daripada ini. 1, qalbus su'ali alaihim. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kita boleh buat balik soalan. Dia orang tanya soalan kat kita, ni Nabi ada ajar ke ilmu ini?
sahabat ada ajar ke ilmu ini. So, mereka buat keputusan ini inovasi yang buruk. So, kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kita jawab dengan qalbus soal. Kita terbalikkan soalan itu juga. Tak dijawab berdasarkan statement, dijawab dengan soalan juga. Dan ini tak salah. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, jawab dengan soalan ini boleh juga. Kenapa? Kerana ini cara Al-Quranul Karim. Banyak Al-Quranul Karim menjawab banyak perkara dengan cara menterbalikkan soalan kepada golongan musyrikin, kepada golongan kuffar. Maka Al-Quran dia menterbalikkan soalan kepada mereka. Mereka tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang Al-Quran dengan dalam bentuk jawapan dengan kaedah menterbalikkan soalan itu dengan soalan. So jawapan itu datang dengan mendatangkan soalan yang lain untuk fahamkan dia. Nah, ini kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, jawapan pertama ialah qalbus soal, menterbalikkan soalan, pertanyaan kepada mereka. Dan ini, cara ini tak boleh dipertikaikan. Kerana cara ini memang disebut di dalam Al-Quran, dan cara ini memang ada di dalam sunnah, ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak cakap? Apa itu? Macam mana nak menterbalikkan soalan? Kita tanya. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yaqul innahu man bahatha an dhalika wa takallama fihi faj'aluhu mubtadi'an dhallan. Kalau kamu kata ini ilmu tak dibicarakan oleh sahabat Rasulullah, tak dibicarakan oleh Rasulullah, so ini inovasi dan ini sesat. Baik, kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, soalan. Nabi SAW pun tak kata siapa yang mempelajari ilmu ini. Kamu takkan jumpa dalam mana-mana hadis Nabi cakap tentang ilmu ini. Siapa yang mempelajari ilmu ini, siapa yang mengajarkan tentang ilmu ini, maka Nabi tak pernah kata ia jadi sesat dan dia jadi mubtadi', dia jatuh di dalam bid'ah. Tak pernah. Macam yang kamu kata ni, Nabi tak kata. Apa yang kamu kata kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, Nabi tidak sabit pun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kamu kata tentang ulama ahli sunnah wal jamaah yang bercakap tentang ilmu ini dan kamu sandarkan dia dengan kesesatan, dengan bid'ah, dan disebabkan mereka bercakap dengan sesuatu yang kamu sendiri tak jumpa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berdasarkan ini, kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, berdasarkan cara kamu ini, maka kita tanya juga, Rasulullah tak sabit pun daripadanya dia mengisbatkan, dia mengatakan orang yang membahaskan ilmu ini, maka dia jatuh di dalam kesesatan. Dia jatuh di dalam perkara yang haram. Nabi tak cakap pun orang yang membahaskan ilmu ini, dia jatuh di dalam perkara yang ditegah oleh agama. Maka, idh qad takallamtum fi syai'in lam yatakallam fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana sekarang ini bila kamu kata tentang kita yang membahaskan tentang sifat 20 ini, maka kamu cakap dengan sesuatu perkataan yang Nabi tak cakap tentang kita ini. Kamu cakap dan kamu menyesatkan ulama-ulama yang tidak pernah disesatkan perbicaraan ini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya hujah yang hebat daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang dia pegang terus. Dia pegang di awal-awal sebelum dia datangkan hujah-hujah yang lain. Sebelum kadang-kadang orang yang dia hebat, orang tanya soalan, dia kritik soalan dulu. Nah, ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Soalan tu dah salah dah. Soalan itu ada masalah. Maka cara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini, maka dia mendatangkan dalil-dalil, mendatangkan jawapan yang boleh memutuskan pihak yang mengemukakan isu ini dengan di awal-awal perbahasan. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mudah ceritanya, sebahagian daripada mereka ini dia tolak
perbahasan ulama-ulama kita tentang ini, mereka kata kamu pegang ini macam orang-orang falsafah pegang. Dan sering kali diikat macam itu. Dia kata orang yang cakap tentang sifat 20 ini, ia bercakap tentang falsafah. Maka jawab, kenapa dia, kalau kita kata macam mana boleh samakan dengan falsafah? Kerana kamu pegang akal. Maka kita jawab macam mana? Kita jawab, kata ulama, kita jawab, ilmu kalam memang di dalam perbahasannya dia tidak menolak sebarang penggunaan akal. Tetapi bila kita membahas tentang kewujudan Allah, bila kita sebut dalil Quran dan hadis dan kita datangkan Al-Quran, kita datangkan dalil akal, nak menunjukkan bahawa akal menerima apa yang disebut oleh Al-Quran bahawa Allah ada. Akal tak menafikan, akal menyokong. Dalam konteks itu kita membahaskan tentang akal. Al-Quran sebut Allah ini tidak ada permulaan baginya. Huwal awwal. Akal bersetuju dengan apa yang datang dengan Al-Quran. Bila mana Al-Quran sebut Allah ini maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka akal boleh terima. Kerana yang mati ini yang ada roh, yang ada jasad, yang ada darah. Adapun Allah yang tidak ada roh, yang tak ada jasad, yang tidak disifatkan dengan jasad, yang tidak disifatkan dengan darah, tidak disifatkan dengan mati. Maka akal boleh terima ini. Bila Al-Quran menyebut Allah itu dia bersifat dengan As-Sami' Al-Basir, maha mendengar dan maha melihat. Akal sokong ke akal tolak? Akal menyokong. Akal kata, na'am, Allah Ta'ala itu dia bersifat dengan As-Sama' dan Basar, maha melihat dan mendengar. Dan bila mana Al-Quran sebut laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, Allah tu tak sama dengan makhluk. Lalu Allah sebut dia maha mendengar dan maha melihat. Akal faham daripada sini bahawa Allah mensucikan dirinya daripada sifat makhluk dan dia menyifatkan dia maha mendengar dan maha melihat. Maknanya sifat lihat Allah bukan macam sifat lihat kita dengan biji mata, dengan retina, bukan mata putih, bukan dengan mata hitam, bukan dengan batuan sinaran cahaya. Macam mana penglihatan kita dengan itu? Allah tidak seperti itu. Maka pendengar, sifat dengar Allah, sifat dengar Allah itu bukan dengan telinga, bukan dengan lubang telinga, tetapi Allah maha mendengar dengan sifat dia yang namanya As-Sama', dengan sifat dengar. Maka akal memperakui bahawa Allah bersifat dengan sifat ini. Jadi akal apabila dia memerhatikan makhluk Allah dengan pemerhatian kepada makhluk-makhluknya, dia mengisbatkan kewujudan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala baginya sifat-sifat yang sempurna berdasarkan akal. Kita tak macam falsafah. Falsafah dia tak pegang dalil Quran dan hadis. Dia letak segala-galanya berdasarkan akal. Beza di antara kita dengan mereka sejauh langit dan bumi. Maka memang betul golongan falsafah dia ada cakap tentang Tuhan, ketuhanan. Tapi dalam konteks akal semata-mata. Dia takkan sama dengan ulama ahli sunnah yang bercakap tentang ketuhanan, yang mereka meletakkan dalil Al-Quran, meletakkan dalil hadis dan mereka jadikan akal sebagai sokongan kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun golongan falsafah, mereka cakap tentang Tuhan itu semata-mata berdasarkan akal. Macam itu juga Mu'tazilah yang sesat dengan semata-mata akal. Kalau bercanggah dengan Quran dan hadis, kita dapati mereka pegang akal dulu. Pegang akal dan dia sanggup menolak apa yang warid dalam Quran dan hadis. Tidak macam ini. Ulama ahli sunnah tidak macam ini. Mereka pegang dalil Quran dan hadis dan dalam masa yang sama mereka mendatangkan sokongan daripada dalil akal, kerana akal membenarkan apa yang datang daripada Al-Quran dan hadis. Kalau orang tanya,
Adakah dalil kita boleh guna dalil akal? Ada tak hujah ini? Kita jawab, bukankah dalam Al-Quran suratul A'raf ayat 185 Allah berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard, tidakkah kamu melihat dengan mata hati terhadap kejadian langit dan bumi? Kenapa diperintah supaya kita melihat kepada langit dan bumi? Supaya dia menjadi bukti dalil kewujudan dan keagungan Allah. Baik, ayat ini bukankah menjadi dalil kita menggunakan akal? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, afala yatadabbarun, tidakkah kamu bertadabbur, gunakan akal kamu memikirkan tentang makhluk, menjadikan dia bukti tentang kewujudan dan keagungan Allah. Dalam Quran Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Maknanya, kami akan tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami di ufuk-ufuk, di bumi, wa fi anfusihim, dan juga pada diri-diri mereka, sehingga jelas pada mereka bahawa aku adalah Allah Ta'ala. Maka bukankah Allah dalam ayat ini memerintahkan kita melihat makhluk-makhluknya dengan akal, dan dengan itu menjadikan dalil bahawa Allah itu ada dan menunjukkan ini akan kebesaran Allah Ta'ala. Maka akal ini digunakan untuk menyokong apa yang datang daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila mana mereka kata ini perkara ini boleh jadi kalau kita tak jumpa perkataan ini pada Nabi tak bercakap dengan sifat 20 dan juga sahabat tak bercakap tentangnya. Mereka dakwa je. Macam itu. Sebenarnya nanti kalau kita tengok, kita akan dapati akan ada di dalam nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi ajar ini kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Andaikan dahulu kita bagi submission, kita serahkan diri dulu. Andaikan macam itulah. Mereka dakwa boleh jadi kalau sekiranya, maknanya mereka tahu tentang sifat 20 tetapi mereka diam, atau mereka tak tahu. Baik, kalau kamu kata tidak dinukilkan oleh sesiapa pun dari kalangan sahabat Nabi, dan tak ada sahabat Nabi pun mengajar ilmu ini dan mengajar orang lain tentang ilmu ini baru je datang, maka kita kata dulu, kalau kiranya kamu maksudkan dengan kata-kata ini Nabi Muhammad dia tak tahu tentang sifat wujud, oh, musibah besar. Kalau kamu makna kata-kata ini Rasulullah tak tahu bahawa Allah itu tidak ada permulaan baginya qidam, oh, ini musibah besar. Kalau kamu dakwa ini Nabi tak tahu tentang Allah itu kekal, tidak binasa, ini musibah yang besar. Kalau kamu dakwa bahawa Nabi tak tahu bahawa Tuhan dia tak sama dengan makhluk, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, ini musibah yang besar. Kalau dakwaan kamu ini maknanya Rasulullah tak tahu Allah itu qadir, maha berkuasa di atas segala sesuatu, ini musibah yang besar. Dan kalau kamu dakwa ini bahawa Nabi Muhammad tidak tahu tentang Allah itu maha mengetahui segala sesuatu dan tidak ada tersembunyi daripadanya, itu sifat ilmu, ataupun dan selain daripada sifat-sifat tersebut, ini maknanya Allah tak tahu tentangnya, Nabi tak tahu tentangnya, dan kamu kata Nabi tak tahu untuk mensucikan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat makhluk. Nabi ikut orang-orang dahulu je, Nabi tidak menggunakan akal dia nak menolak sebarang sembahan-sembahan orang-orang dahulu di zaman jahiliyah, maka ini ditolak. Ini adalah tuduhan yang berat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam Al-Quran Allah menolak golongan yang mengikut-ngikut je tanpa menggunakan akal. Orang yang memandulkan akal, ikut-ikut orang je tanpa menggunakan akal,
maka ini ditolak oleh baginda Rasulullah. Al-Quran sebut, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Orang-orang musyrikun apabila datang supaya mereka sembah Allah Ta'ala, apa jawapan golongan musyrikun? Oh, kita cukup ikut apa tu, datuk nenek kita dulu yang menyembah berhala. Mereka kata kami lahir-lahir kami dapati ayah kami sembah ini. Mereka tak nak dengar hujah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ini tidak boleh dijadikan Tuhan, ini makhluk, ada baginya permulaan, ada baginya kesudahan, dia akan hancur, dia akan lenyap. Maka Allah tidak disifatkan, Tuhan kamu tak disifatkan dengan ini. Tak mau dengar hujah Rasulullah. Mereka kata bahawa tak, kami hanya nak pegang dengan apa orang-orang dulu pegang, maka kami ikut sahaja. Maka kalau kamu kata Nabi macam itu, maka ini satu kepalsuan. Ini satu tuduhan berat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau sekiranya kamu kata begini, kamu nak kata bahawa sahabat Nabi dulu dari sudut melafazkan sifat, melafazkan perkataan-perkataan yang disebut oleh ulama-ulama kita ini, mereka tak pernah sebut. Kan ulama-ulama di dalam ilmu tauhid dia sebut tentang jauhar, tentang jisim. Mereka kata Allah ini bukan jisim, Allah Ta'ala itu bukan sifat bagi jisim, jauhar, Arab. Allah Ta'ala itu dia tidak disifat dengan baharu, qidam. Maka kamu kata ini tak pernah disebut oleh Nabi. Kata ulama, ini kita andaikan kita setuju. Ya, dari sudut lafaz memang betul-betul Nabi tidak sebut ini. Nabi secara lafaznya tak sebut ini. Tapi tak bolehlah kamu kata ini untuk ilmu tauhid saja. Kalau dari sudut lafaznya tak disebut, tapi maknanya ada, maka jangan kamu kritik ini pada ilmu tauhid saja. Ini akan terjadi pada semua ilmu. Lakinnana, kita kata bahawa begitu juga dalam ilmu usul fiqah. Ulama tak cakap tentang ilmu usul fiqah. Ulama tidak bercakap tentang qiyas. Ada tak ulama cakap tentang qiyas? Ini hukum nabiz, hukum tua, dikiyaskan dengan hukum arak. Ada tak tuan-tuan dibicarakan tajuk macam itu? Tak ada. Ini dadah, dikiyaskan dia dengan haramnya arak. Tajuk kiyas ni dibahaskan oleh ulama-ulama salafus salih. Tapi Nabi tak bercakap pun tajuk ini. Maka kena tolak juga. Mana-mana pengajian yang ada tentang qiyas, maka universiti tak boleh ajar ini. Tentang tajuk qiyas. Macam tu juga al-istihsan. Dalam usul fiqah kita cakap tentang al-istihsan. Dalam usul fiqah kita cakap tentang al-mu'aradah wal-munaqadah. Ini istilah-istilah yang digunakan oleh ulama usul fiqah. Maka istilah ni datang kemudian je. Tapi orang-orang dulu memang dah tahu, cuma datang istilah tu kemudian. Kita terima. Tapi kalau kamu kritik ini pada ilmu akidah, maka kita kritik juga dalam ilmu-ilmu yang lain. Kena bantah juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Dalam ilmu tafsir contohnya. Dalam ilmu tafsir, tak pernah pun disebut di zaman dahulu ada ayat nasakh dan mansukh. Ayat ini telah dimansuhkan, ayat ini telah dinasahkan. Tak ada. Juga tak pernah disebut mujmal. Ayat ni ayat mutasyabihat. Ayat ini mujmal. Ayat ni muqayyad. Ayat ni mutlak. Ini tak ada juga yang digunakan oleh ulama-ulama tafsir. So kamu kritik juga ulama-ulama tafsir. Dan juga ini juga ada pada ilmu hadis dalam jarah dan ta'dil. Maka tidak ada ulama-ulama dulu di kalangan sahabat sebut ini hadis masyhur, ini hadis mutawatir, ini hadis sahih, ini hadis gharib. Tak ada juga. Maka kalau hujah ini dibuat kepada ilmu tauhid, maka hujah yang sama akan kena pada semua ilmu. Maka ini hujah tak valid. Kerana akan runtuh semua ilmu, dan runtuh semua ilmu itu kita tak terima. Sebetulnya
ilmu ini sudah ada di zaman dahulu. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar pernah menolak golongan Mu'tazilah di zaman dahulu. Dan apa hujah yang dia guna? Dia menggunakan ilmu kalam. Dia menggunakan ilmu tauhid apabila nak menolak golongan Mu'tazilah. Dan di kalangan ulama tabi'in di zaman salafus salih, mereka cakap tentang ilmu ini. Misalnya contoh Umar bin Abdul Aziz, Hasan bin Muhammad ibn Hanafiyah. Ini di kalangan tabi'in mereka cakap tentang ilmu kalam untuk menolak golongan-golongan yang sesat. Sayyiduna Ali bin Abi Talib di zaman pemerintahan dia untuk menolak golongan sesat di zaman dia, golongan Khawarij, maka dia datangkan hujah menggunakan ilmu kalam untuk menolak mereka. Dan juga Sayyiduna Ali debate dengan golongan Dahriyah. Golongan Dahriyah, golongan etis di zaman dia. Etis dia percaya tak dalil Quran? Dia tak percaya dalil Quran. Etis dia percaya tak dalil hadis? Dia tak percaya dalil hadis. Kalau kamu datangkan dalil Quran, dia terima tak? Tak terima. Dia tak rasa dia dipatahkan. Kalau kamu tolak dia dengan dalil hadis, dia akan terima tak? Dia tak akan terima. So kena ditolak mereka dengan dalil akal, dengan intellectual evidence. Maka dia telah membantah ada 40 orang Yahud yang menjisimkan Allah. Sayyiduna Ali debate dengan 40 orang Yahud di zaman dia dengan menggunakan ilmu kalam yang disebut oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Maknanya ini adalah dibahas oleh ulama salaf dahulu. Kemudian Ibnu Abbas, dia debate dengan Khawarij di zaman dia dengan menggunakan ilmu kalam. Juga Iyas bin Muawiyah Al-Qadhi, dia menolak golongan Qadariyah Mu'tazilah juga dengan ilmu kalam. Juga seorang tabi'in namanya Umar bin Abdul Aziz, dia menolak golongan sesat Khawarij di zaman dia namanya Syaudzab dengan ilmu kalam. Begitu juga Rabi'atul Ra'yi, guru kepada Imam Malik, dia menolak ajaran sesat di zaman dia nama Ghailan Al-Qadari, seorang berfahaman Mu'tazilah. Rabi'ah Ar-Ra'yi ini di guru Imam Malik, dia tolaknya dengan ilmu kalam ini. Maka hatta Hasan Al-Bisri, dia menolak ajaran sesat di zaman dia dengan menggunakan ilmu ini. Kalau mereka kata, kalau macam itu Ustaz, macam mana dengan hadis dengan apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kata, tafakkaru fi kulli syai'in wala tafakkaru fi dzatillah. Hendaklah kamu berfikir tentang segala sesuatu, yakni tentang makhluk. Jangan kamu memikirkan tentang zat Allah. Dia kata, berdasarkan ini, maknanya tak boleh kamu cakap tentang Allah. Diam je. Kenapa bercakap tentang Allah Ta'ala? Maka ulama kata, itu bukan makna macam itu. Makna kata-kata Ibnu Abbas, hendaklah kamu berfikirlah tentang makhluk sebagai makhluk tu bukti tentang kewujudan Allah. Jangan kamu fikirkan tentang zat Allah, yakni jangan kamu membayangkan Allah sehingga kamu kata zat Allah tu seperti zatnya makhluk. Zat Allah Ta'ala boleh dibayangkan di akal fikiran, kerana itu dicegah oleh syarak. Mereka kata lagi, kami ada jumpa kata-kata Al-Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i menolak ilmu kalam. Mereka datangkan satu riwayat, li'an yalqallahu al-'abdu bi kulli dhanbin ma'ada syirka khairul lahu min an yalqahu bi ilmil kalam. Kalaulah sekiranya seorang hamba itu dia terlibat dengan setiap dosa selain daripada dosa syirik, maka tu lebih baik daripada dia sibukkan diri dengan ilmu kalam. Macam mana? Pertama, jawapannya, kata-kata ini tidak sabit daripada Imam Syafi'i seperti mana dibahaskan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Pertama, yang diguna perkataan ini tak sabit daripada Imam Syafi'i lafaz ilmu kalam. Yang sabit daripada Imam Syafi'i, bahawa Imam Syafi'i kata lafaz ini, li'an yulqallahu azza wa jalla al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala syirka khairul lahu min an yalqahu bi syai'in min hadhihi al-ahwa.
kata Imam Syafi'i, kalaulah seseorang itu dia terlibat dengan setiap dosa, melainkan dosa syirik, itu lebih baik daripada ilmu yang disibukkan oleh orang-orang yang sesat. Imam Syafi'i kata ilmu yang disibukkan oleh orang-orang yang sesat. Ilmu yang disibukkan oleh orang-orang yang sesat pada masa itu ialah ilmu yang disibukkan oleh orang-orang Syiah, oleh orang-orang Khawarij, oleh orang Mu'tazilah, oleh orang Murji'ah, oleh Musyabbihah. Ilmu ini ianya disibukkan oleh golongan-golongan ini. Bukan ilmu ahli sunnah yang disibukkan oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, yang disibukkan oleh Ibnu Abbas, oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain. Imam Syafi'i pernah kata, ahkamtu hadha qabla dhak. Aku mahir tentang ilmu kalam sebelum aku mahir tentang ilmu fiqh. Sebelum aku jadi mahir tentang ilmu fiqh, aku mahir dengan akidah dulu. Dan Nabi sendiri sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jundub bin Abdullah. Jundub kata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanun hazawirah. Kami masih lagi berumur sebelum baligh. Umur kami belum baligh lagi. Fata'allamna al-imana. Kami belajar iman dulu qabla an nata'allama al-Quran. Sebelum kami belajar Al-Quran. Summa ta'allamna al-Quran. Kemudian setelah itu kami mempelajari Al-Quran, fazdadna bihi imana. Dengan itu barulah bertambah-tambah ilmu kami, bertambah-tambah iman kami. Maknanya Nabi dulu mengajar sahabat Rasulullah makna 2 kalimah syahadah tentang ilmu tauhid, sehingga ulama-ulama para sahabat Rasulullah mantap dalam ilmu tauhid. Ini dalilnya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan perawi-perawinya semuanya thiqah, seperti mana disebut oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Busiri. Ini disebut. Kemudian Imam Syafi'i sendiri, kalau kita tengok, dia buat debit dengan Mu'tazilah dengan ilmu kalam. Dia tak guna dalil Quran dan hadis. Dia debit dengan Hafsan Al-Fard, ini dengan ilmu kalam. Ar-Rabi' bin Sulaiman, dia kata pernah satu kisah lah, pendek. Pernah satu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu an datang seorang yang sesat namanya Hafs Al-Fard. Di zaman dia itu, ini Mu'tazilah yang sesat di zaman dia. Maka orang kata di zaman itu tak ada orang yang boleh debit dengan lelaki ini melainkan Imam Syafi'i. Yang boleh debit dengan dia hanya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i gelarkan dia dengan munfarid. Dia namanya Hafs Al-Fard. Hafaz yang unggul. Al-Farad tu maknanya. Tapi Imam Syafi'i ubah nama dia. Dia kata munfarid. Munfarid ni maknanya bagi pendapat ganjil daripada semua orang. Bagi pendapat yang ganjil bagi semua orang. Maka mula bila berlaku debat, maka Hafaz Al-Farad dia tanya Imam Syafi'i. Maka bila berlaku debat dengan ulama-ulama di zaman itu, debat ni berlaku di antara Abdullah bin Hakam, Yusuf bin Amr bin Yazid dan Hafaz Al-Fard. Ni 3 orang. Maka mereka pertikai, apa kamu nak cakap tentang Quran? Kerana mereka kata Quran ini makhluk di zaman itu. Maka Yusuf bin Amr ketika itu mereka tak nak cakap, kerana ketika itu makmun pemerintah pada ketika itu, kalau siapa yang bercakap tajuk ni penjara di saat ini. So dia cari masalah dengan ramai orang supaya orang cakap, and then report kepada pihak pemerintah, penjarakan mana-mana orang yang cakap tajuk ini. Maka mereka debat dengan Yusuf bin Amr. Yusuf tak nak jawab, bukan kerana mereka tidak tahu tentangnya, dan juga Abdullah bin Abdullah Hakam juga dia tak cakap tentang ini. Tapi kedua-dua kata, kalau kamu nak debat, ni dia. Ni, Asy-Syafi'i. Kalau nak orang ni. Maka apabila dia tanya tentang Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dia datangkan hujah yang kuat, sehingga Imam Syafi'i mematahkan segala hujah
mereka yang kata Al-Quran ini bukan makhluk, Al-Quran ini makhluk, dan Imam Syafi'i kata Al-Quran ini kalamullah, dia bukan makhluk. Dan Imam Syafi'i setelah mendapati dia jatuh dalam kekufuran, Imam Syafi'i kata hada kafir. Imam Syafi'i kata hada kafirun. Ini orang telah keluar daripada Islam. Maka dia telah patahkan hujjah yang diangkat oleh Hafiz Al-Fard. Maknanya Imam Syafi'i dia mahir tak dalam ilmu kalam, mahir dalam ilmu kalam. Jadi tak betul mengatakan ulama-ulama salaf dahulu dia menolak ilmu kalam. Ini hujah yang pertama yang didatangkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mungkin insya-Allah kita akan sebut nanti hujah yang kedua yang disebut oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Sebenarnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini diangkat level perbahasan dia dalam kitab ini. Makin tinggi, dia makin tinggi. Yang susah nak sampaikan ialah saya. Dia nak mudahkan dia tu, dia agak ambil masa. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, insya-Allah akan saya mudahkan perbahasan ini. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dia orang yang dalam ilmu Islam ini dia mantap dengan kepelbagaian ilmu, hadis, fiqh, tauhid. Jadi dia guna semua ilmu-ilmu dia untuk dia membahaskan tentang tajuk ini. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala, sekadar ini pada pagi yang mulia ini, aqulu qawli hadza, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.